La haula wala quwwata illa billah. Mak, macam mana nak selfie ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sudah selfie terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, para penonton serta yang saya muliakan, alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan sesi pengajian kita bagi sesi yang ke-6 saya kira tuan-tuan, ya. Dan insya-Allah kita akan terus kepada suratul Furqan, ayat iaitu daripada ayat 25 hingga 29 insya-Allah. 25 hingga 29. Jadi seperti mana biasa insya-Allah mari kita baca dulu dan kita perhatikan kepada terjemahan ayat insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Ada pun terjemahan ayat daripada ayat 25. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pemurah. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, ayat 27 tuan-tuan, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Na'udzubillah. Tuan yang ini menyesal, kinayah atas penyesalan yang tak sudah kepada orang kafir. Mereka gigit dua jarinya, lalu berkata, ya Tuhan, kalaulah dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai Tuhan, celakalah aku kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karibku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada peringatan, yakni daripada Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia. Tanya je, Alhamdulillah. Ayat ini telah kita baca dan kita akan perhatikan apakah pandangan ataupun himpunan yang telah dikemukakan oleh Syekhuna Prof. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Maka beliau memberikan tajuknya ialah Ruhbatu Yaumil Qiyamati wa Haulih, kedahsyatan tentang suasana hari kiamat. Ini pada halaman, tajuk tu dekat muka surat 67, dan tuan-tuan boleh perhatikan terus ya. Terus perhatikan pada sababun nuzul tuan-tuan. Ayat ni turun pada halaman 68 ya, muka surat 68 tuan-tuan. Kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah latar belakang tuan-tuan kepada penurunan ayat yang mulia ini, iaitu menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu an, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, dicerita tentang Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni tuan, dia sering menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ubay bin Khalaf. Tetapi perbuatan Ubay tu tidak disenangi oleh partner dia, rakan kongsi dia, kawan dia yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tuan-tuan, maka turun ayat, iaitu hari di mana orang zalim
yang menggigit kedua jarinya. Ya, hinggalah ayat 29 tadi, wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Maka ayat ini turun tuan-tuan, dan lebih jelas lagi riwayat yang kedua disebut di sini, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aid sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan pernah Uqbah tuan-tuan menjemput Nabi ke rumah beliau. Jamuanlah dhiyafah, dijemput, diundang sebagai tetamu, ad-dhuyuf, sebagai tetamu tuan-tuan. Tapi Nabi SAW tak nak makan di rumah Uqbah, melainkan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Nabi tak sudi nak menjamu selera, nak menjamah makanan tersebut, melainkan Uqbah perlu masuk Islam, baru Nabi nak makan di rumah Uqbah. Okey, masya-Allah tuan-tuan. Maka dia pun mengucap. Uqbah pun tuan nak jaga hati tetamu, dia pun mengucap tuan-tuan. Ya. Maka Ubay bin Khalaf tuan-tuan merupakan sahabat kepada Uqbah. Maka Ubay tuan-tuan marah. Tuan-tuan, Ubay bin Khalaf marah kepada Uqbah bin Abi Mu'aid yang tadi tiba-tiba mengucap pula deh, masuk Islam pula deh. Ya, padahal mereka berdua ni penentang Islam. Mereka berdua ni rapat. Kenapa sahabat dia tadi masuk Islam? Maka Ubay marah kepada Uqbah tuan-tuan, dia pun cacilah kawan tu. Dia makilah kawan tu tuan-tuan. Maka kau ni dah murtad dah. Kau dah keluar daripada agama kita. Agama kita Lata wal Uzza. Kita agama berhala. Kau kenapa ikut agama baru ni? Kata si Uqbah, tak ada dah. Dia cerita macam ni, kata dia. Ya. Dia dah datang rumah dia tak nak makan. Kan? Soganlah Dan. Tapi Dan pun depan dia tu, dia mengucaplah, dia suruh mengucap, dia mengucap je. Ini tuan-tuan, kenyataan Uqbah bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh sahabat dia itu Ubay tuan-tuan. Okey, baik. Maka kata Ubay, tuan-tuan, aku tak akan redha dengan kau, melainkan kau pergi kena jumpa Muhammad tu, kau pijak kepala dia, kau pijak tongkuk dia, kau ludah kat muka dia. Tuan-tuan, ini memang dendam yang tak sudah. Inilah kejahatan tuan-tuan, pembesar-pembesar Quraisy, kelompok-kelompok munafikin tuan-tuan. Maka atas arahan si Ubay itu, Uqbah yang tadi dah masuk Islam pergi ke Darin Nadwah ketika Nabi SAW sedang sujud tuan-tuan. Maka dia ikutlah cadangan Ubay tadi. Ubay kau apa? Pijak kepala Nabi, ludah kat muka Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka tuan-tuan, dia buat apa yang dicadangkan oleh kawan ni, sebab kawan punya pasal setia dengan persahabatan yang didasarkan dengan perkara yang tidak benar tuan-tuan. Dia buat tuan-tuan, tadi dah mengucap dah depan Nabi. Sebab kawan dia marah, sebab Ubay marah, maka Uqbah ini pergi memijak Nabi, pergi berludah di muka Nabi SAW. Maka Nabi pun tuan menjawab, la alqaka kharijan min Makkah ila alautu ra'saka bisayf. Wahai Uqbah, kamu pasti dipancung nanti, kamu akan dibunuh nanti. Ya. Maka tuan, apa yang berlaku kepada Uqbah ini, beliau telah ditawan pada peperangan Badar. Ya, dan Sayyidina Ali telah membunuhnya tuan-tuan, ya, ketika peperangan Badar. Fa'amara Ali, Sayyidina Ali telah diminta untuk membunuh Uqbah tuan-tuan, ya, dan Sayyidina Ali juga tuan-tuan telah membunuh Ubay yang mencadangkan kepada Uqbah tidak akan memijak kepada Nabi, akan meludah kat muka Nabi. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali juga telah mubarazah ni one by one lah, lawan seorang-seorang dengan pedang tuan-tuan. Juga Sayyidina Ali telah membunuh Ubay yang mencadangkan agar kawannya tadi Uqbah melakukan perkara yang sangat keji kepada Nabi SAW tuan-tuan. Dan ketika dalam perjalanan mereka balik ke rumah, ya, ketika perjalanan Uqbah tuan-tuan kembali ke Mekah, maka dia pun mengungkapkan, ya laitani lam attakhidh ma'ar rasuli sabila. Langkah baiknya aku tak ambil kawan lain, kawan aku ni menzalimi aku, kawan aku ni telah menyesatkan aku. Ini tuan perkataan yang diungkapkan oleh Uqbah kerana menyesal menerima nasihat 25% daripada si Ubay bin Ka'ab tuan-tuan. Okey. Ada riwayat dalam Imam Qurtubi disebut tuan-tuan, mengikut Imam Ad-Dhahhak, ketika mana si tuan-tuan Uqbah ni berludah di muka Nabi SAW, maka tuan-tuan rupanya ludah tu dia terbalik.
terbang kat muka dia balik. Dia tak kena muka Nabi. Diterbangkan oleh angin kembali ke muka yang berludah itu, iaitu Uqbah. Tuan-tuan kemudian menyebabkan tuan-tuan muka dia terbakar. Syawwa wajhahu wa syafatai, muka dan lidahnya terbakar di atas ludah yang ingin yang dia nak berludah kat Nabi SAW. Terbakar muka dia, terbakar bibir dia tuan-tuan, ya, dan juga habis pipi dia terbakar. Tuan-tuan, kesan itu kekal sampailah dia mati. Ini balasan mereka yang secara jelas, secara nyata dan terang menghina ataupun melakukan kejahatan kepada Sayyidina Maulana Rasulullah SAW. Maka dua nama tadilah, sama ada Ubay bin Khalaf ataupun Uqbah bin Abi Mu'aid, kedua-duanya memang tak boleh pakai. Maka mereka ni digelar sebagai orang yang zalim, tuan-tuan. Taib. Tuan-tuan, perhatikan pula apakah sempena yang perkara yang berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Maka pada perbincangan hari ini, tuan-tuan, pada ayat-ayat yang kita bincang, 4 ayat hari ini, kita perhatikan bahawa kata Syekh Wahbah, kan kita dah terangkan tuntutan pelik orang musyrikin. Syarat nak beriman dengan Nabi apa? Nak tengok malaikat lah, nak tengok Allah lah kan, tuan-tuan. Maka mereka nak tengok malaikat. Ni kau tengoklah sangat malaikat. Malaikat semalam kan kata la busyra, dia takkan bawa begitu baik kepada orang kafir, tuan-tuan. Malaikat, tuan-tuan, hari ini turun, tuan-tuan, ketika berlakunya kiamat, tuan-tuan, turun berbondong-bondong. Kata dalam terjemahan tadi bergelombang, tuan-tuan, turun pada hari tersebut. Maka akan meliputi, akan mengawal, akan memantau seluruh makhluk di padang mahsyar. Maka ketika di mahsyar itulah, tuan-tuan, orang zalim seperti Uqbah dan Ubay, tuan-tuan, telah menggigit jarinya. Kesal, penyesalan yang tidak sudah, tuan-tuan, ya, dan ketika itulah mereka akan berkata, alangkah elok kalau aku ikut cakap Nabi Muhammad dulu. Alangkah baik aku ikut syariat dia. Mulalah menyesal, tuan-tuan. Ya. Kenapa? Sebab mereka memilih jalan syaitan, mereka memilih jalan yang sesat, tuan-tuan sekalian. Kerana memang tugas syaitan itu adalah menyesatkan manusia dan jin, tuan-tuan. Maka di situlah akan di padang mahsyar itu akan disempurnakan mahkamah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala di antara semua kita, tuan-tuan. Dan ada kalangan kumpulan yang kafir ini akan berlaku apa yang dilakukan oleh dua orang tokoh jahat ini, Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Tuan-tuan, okey, baik. Lebih jelas, tuan-tuan, kita perhatikan tafsiran ayat pada halaman tadi 68, 69 sebelah, tuan-tuan. Beruskat 69, kita perhatikan, ya, ingatkan ya, kepada wahai Rasul SAW, ingatkan nanti ketika mana hari langit semua, tuan-tuan, dah rosak, kitaran alam kita, planet dah berkocai, tuan-tuan, semua dah hancur lebur, sistem peredaran dah tak ada, falak dah tak ada apa, semua dah kiamat, tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, dunia dah berakhir, ya, dan diumpamakan matahari, planet, bintang itu umpama macam ghamam, tuan-tuan, macam awan, ya, dah bercampur, dah bersebati semua dah. Tuan-tuan, ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan, ayat-ayat juzuk amma memang banyak fokus tentang cerita kiamat ni. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat. Kan langit dah pecah, tuan-tuan, ya, planet dah bercerai-berai dah, tuan-tuan, hancur. Kan suratul infitar. Kemudian dalam suratul naba, tuan-tuan, ya, dah terbuka dah ruang langit itu, ya. Bukit bukau, tuan-tuan, dah jadi saraba, fata morgana, tuan-tuan, dah hancur semua, ya. Ketika kiamat itulah dalam suratul haqqah, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wa insyaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah. Ini semua, tuan-tuan, kalau kita perhatikan tema ayat-ayat makkiyah, dia memang banyak memfokuskan tentang kiamat. Kerana kita faham bahawa dengan beriman dengan konsep kehidupan yang kekal abadi, yang baqa' di hari akhirat, dengan kita mempercayai konsep syurga dan neraka, dengan faham ada di sana pahala dan dosa, orang akan sedar, orang akan, tuan-tuan, sentiasa berhati-hati dalam melakukan setiap perkara. Ini yang ditolak oleh orang musyrikin, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan mereka menentang Al-Quran, mereka menolak dakwah Nabi SAW kerana tidak menerima tentang hakikat kiamat ni, tuan-tuan. Okey, maka malaikat turun
wa nuzzilal malaikatu, turunnya malaikat tuan-tuan, di tangan para malaikat membawa catatan amalan kita. Tuan-tuan ni dah tak ada alasan, dah tak boleh nak delete tuan-tuan, tak ada can untuk kita membela diri kita dah. Semua terbukti tuan-tuan, CCTV yang sangat sempurna, sangat canggih, yang tak boleh ditipu tuan-tuan, kerana dah ada catatan semua itu. Ya tuan-tuan sekalian. Taib. Maka apa yang berlaku kepada orang kafir, orang musyrikin tuan-tuan, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Hari kiamat kepada mereka yang kafir itu sangat susah, sangat sukar dan sulit tuan-tuan. Kerana apa? Tuan-tuan, hari pengadilan, hari tuan-tuan tentang keputusan yang sebenar. Ya. Okey, itu orang kafir susah, sukar, takut sebab tempat mereka dah tersedia dalam api neraka. Tetapi orang beriman, ini kategori orang beriman tuan, insya-Allah walaupun susah, orang beriman la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak akan risau dan takut. Tuan-tuan, tak akan risau. Orang beriman tuan-tuan tidak takut dan tidak pernah bimbang tuan-tuan. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wala hum yahzanun tuan-tuan. Ini orang beriman. Sehingga tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bertanya Nabi SAW, tuan-tuan, ada orang tanya Nabi, qila ya Rasulullah. Tuan-tuan, Imam Abi Sa'id meriwayatkan satu soalan yang dikemukakan kepada Nabi SAW, iaitu ketika mana tempoh hisab yang begitu panjang tuan-tuan, qadarnya 50,000 sanah, 50,000 tahun akhirat tuan-tuan. Maka ada orang bertanya, Rasulullah, panjang betul tempoh ni. Maka Nabi kata, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah taala, tuan-tuan, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Untuk orang mukmin dia ringan, ringkas, simple je tuan-tuan, hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubah. Sehingga proses tuan-tuan, proses penghakiman kepada seorang mukmin itu dia kadar satu solat fardu sahaja, yusalliha fid dunya, yang mereka solat subuh tadi kita solat tuan-tuan, berapa waktu solat kita? 2 rakaat campur kunut, 15 minit lebih kurang, 20 minit kalau panjang lah tuan-tuan. Itu je, kadar itu je tuan-tuan. Dan kita pun sebut semalam tuan, ahsanu maqila, kita telah disediakan, orang beriman tuan-tuan disediakan tempat kembali yang selesa, copek tuan-tuan. Proses hisab untuk orang beriman sangat ringkas, simple, senang. Hisaban yasira, itu yang beriman, hisab yang ringan. Orang yang up lagi tuan-tuan, yang tuan-tuan yang berlumba-lumba dalam kebaikan tanpa hisab, masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Senang. Tuan-tuan, Allah gambarkan lagi suasana tuan-tuan yang berlaku terhadap orang yang zalim, tuan-tuan, sebesar-besar kezaliman iaitu syirik, ya. Maka mereka tuan-tuan, Allah ingatkan kepada Nabi SAW supaya Nabi sampaikan hari kiamat nanti orang yang syirik, ya, sebahagian mereka tuan-tuan akan menggigit kedua jari mereka kerana penyesalan yang tak sudah. Menyesal apa yang mereka telah lakukan di dunia dahulu. Menyesal kerana berpaling daripada jalan kebenaran. Mereka tidak mengikuti panduan yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah tergeh-geh cakap, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli khalila sabila. Masa itulah baru nak sebut, kalaulah aku dulu ikut Nabi, kalaulah aku dulu ikut wali, kalaulah aku dulu ikut orang alim, orang soleh, kalau dululah aku ikut kawan-kawan yang baik. Masa tu menyesal tuan-tuan. Ini yang mereka akan kesalkan sambil menggigit jari mereka tuan-tuan. Penyesalan yang itu kerana jalan selamat dah tak ada. Mereka hanya menanti untuk dicampakkan, dihumbankan ke dalam api neraka tuan-tuan. Didetailkan lagi, kan? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini pengaruh kawan-kawan ni tuan-tuan, ayat ni cerita. Ya, kawan-kawan yang bawa kita kepada kealpaan, pengaruh persekitaran kita ni tuan-tuan. Rakan-rakan kita, rakan Facebook ko, jiran ko, keluarga ko tuan-tuan, rakan sekerja ke, yang bawa kepada jalan-jalan kemungkaran, keburukan. Kan tuan-tuan kan? Dia kata alangkah elok, kata si apa tadi? Kata si Ubay, ya, bukan, kata Uqbah, kalaukah baik aku tak kawan dengan Ubay. Ubay lah punya pasal, dia suruh dan ludah kat muka Nabi, dia suruh dan pijak Nabi, ya, dia suruh dan pijak kepala Nabi, tongkok Nabi.
Ubay ulah punya pasal. Kata Uqbah, wah, sudah dah. Masa kat dunia dulu kau tak fikir betul-betul. Sekarang ini memang tempoh untuk menerima pembalasan atas kezaliman, kejahatan yang dilakukan. Maka dia pun kata, alah, belasah dah Dan. Masa inilah akan terima balasan kerana dulu aku telah disesatkan oleh kawan rapat, kamcing, mesra. Kan? Dia nak aku ikut dia, follow dia. Tapi masalah dia palingkan aku daripada jalan kebenaran. Tuan-tuan, maka ayat ini kata tuan-tuan, Imam Qurtubi sebut tuan-tuan, memang sengaja Allah tak namakan individu ke Ubay ke Uqbah ke, sebab siapa sahaja yang berperangai seperti Ubay dengan Uqbah ni, maka mereka juga dikategorikan sebagai orang zalim dan bakal menerima pembalasan yang sama, iaitu neraka Allah, azab Allah Ta'ala. Tuan-tuan kan? Jadi itu hikmah, kadang-kadang tuan memang tak disebutkan spesifik nama tertentu. Walaupun kita boleh pelajari berdasarkan sebab nuzul, riwayat para sahabat yang diturunkan kepada tabi'in, yang dicatatkan dalam hadis-hadis, yang direkodkan dalam kitab-kitab sababun nuzul, dalam kitab tafsir yang kita baca pagi ni tuan-tuan. Tapi memang sengaja Allah tak sebut nama dia berdua ni. Supaya apa tuan? Dikatakan ablagh lil fa'idah, lebih sampai maksud. Tujuan dia supaya kita mengambil keinsafan, jangan kita memilih sebarang kawan, jangan kita mengikut sebarang perkara tuan-tuan tanpa usul periksa, tanpa pertimbangan dan penilaian yang benar. Sebab kawan yang jahat ini tuan-tuan, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ini tuan-tuan, kawan yang jahat itu apa? Menyesatkan aku, memalingkan aku daripada zikir, menyesatkan aku daripada iman. Sedangkan Quran dah sampai, ustaz dah sampaikan ilmu, ustazah dah sampaikan benda yang hak, yang benar, tak ditimu tuan, benda dah sampai, dah tahu. Kalau tak tahu tu hukum lain, ni tahu benda tu. Maka inilah tuan-tuan mengapa orang itu nanti menyesal, orang zalim menggigit dua jarinya menyesal tuan. Dan ini telah kita baca juga, kalau tuan masih ingat dalam suratul Ahzab kan, surah yang pertama yang kita diskusikan, yang telah kita bincangkan tuan-tuan, di mana dalam suratul Ahzab nanti orang kafir dah ditelangkupkan ke dalam neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Masa itulah kata, langkah bagusnya kami dulu dekat dunia ikut Allah, taat kepada Nabi SAW. Masa itulah dalam neraka baru nak cakap. Wa qalu, dan mereka berkata lagi tuan, orang kafir kata apa? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Tuan-tuan, dalam suratul Ahzab kita bincang dulu ayat 66 dengan 67. Maka orang kafir tuan-tuan dalam neraka ni barulah nak sebut dia dulu kita ikut pemimpin kita ikut pendeta kita ikut padri kita ikut pemimpin agama kita yang sesat, maka mereka telah menyesatkan kami kepada jalan yang benar tuan-tuan. Ini ungkapan tuan-tuan yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim kepada mereka yang tidak mengikut panduan Nabi SAW dan pewaris tuan-tuan Nabi, iaitu para ulama yang menyampaikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Tuan-tuan, penutup pada perbincangan ayat ini Allah sebut memang tuan-tuan Allah berfirman, tuan-tuan, ini perkataan Allah, bukan perkataan orang zalim tadi. Ini perkataan Allah. Allah sebut pun tuan, memanglah setan itu kerja dia mengecewakan kita, memusnahkan niat baik kita nak kebenaran, ikut jalan benar. Memanglah tuan-tuan, syaitan itu memang ditugaskan tuan-tuan untuk memalingkan kita daripada Allah Ta'ala, menarik seramai mungkin pengikutnya ke dalam azab api neraka, membawa kita kepada kebatilan, menggunakan segala ruang dan peluang tuan, talbis iblis untuk menyesatkan kita tuan-tuan. Dan last sekali esok tuan, syaitan buat apa? Dia lepas diri. Tuan-tuan, dia lepas diri. Dia kata tak tahu dan tak buat. Siapa harus ikut dan tuan, itu kita akan tengok nanti ada ayat yang berbicara tentang perkara tersebut tuan-tuan. Maka itulah syaitan. Maka tuan-tuan, penyesalan nak menyalahkan syaitan pun tuan-tuan tak adalah faedah dah. Okey, maka syaitan itu tuan-tuan ya yang dikatakan sebagai teman tadi kan. Jadi si Uqbah ni menamakan Ubay tadi sebagai setan, padahal sesama setan, sesama tak pandai, tak ikut kebenaran tuan-tuan. Ya, kerana perangai manusia yang menyesatkan itu perangai macam setan. Tuan-tuan ataupun ayat itu bermaksud iblis. Tuan-tuan iblis yang tuan-tuan cuba tuan-tuan yang menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, yang merangsang ataupun mencadang pada pembesar-pembesar Quraisy
puak-puak munafikin, kumpulan Yahudi dan semua tuan-tuan, itu merupakan mainan iblis dan syaitan menyesatkan. Ataupun pandangan yang ketiga disebutkan daripada semua yang perangai macam setan, tak kira lah jin ataupun manusia tuan-tuan, maka itulah yang dikatakan yang akan mengecewakan kita nanti di hari kiamat. Okey tuan-tuan. Tapi biar kita tengok pula tuan-tuan sedikit apakah pengajaran yang perlu kita pelajari, yang perlu kita jadikan panduan bersama dalam kehidupan harian kita tuan-tuan. Ada beberapa poin yang dikemukakan di sini. Kemudian yang pertama tuan-tuan, ada 4 perkara yang Allah gambarkan tentang suasana di hari mahsyar kelak. Ya, sebab kita kena ingat tuan-tuan, orang kafir ni sibuk nak jumpa malaikat, ya, sibuk nak suruh malaikat sahkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi tuan, Allah nyatakan ada 4 keadaan nanti di hari kiamat. Kau nak tengok bona malaikat nanti di hari kiamat tuan-tuan, keadaan yang begitu menggentarkan tuan-tuan, menakutkan, di mana tuan-tuan pada hari tersebut pecahnya langit semua tuan-tuan, musnahnya alam ini, berakhirnya segala-galanya tuan-tuan. Maka yang ada tuan-tuan, ya, malaikat akan turun bersama seperti awan tuan-tuan, awan putih dan yang sangat halus. Dan sebenarnya perkara ini, kata Syekh Wahbah, pernah berlaku kepada geng Bani Israel ketika mereka sesat tuan-tuan di padang pasir, yatihuna fil ard, selama 40 tahun mereka sesat, tak jumpa jalan balik tuan-tuan. Maka di situ pernah berlaku tuan-tuan, ada kabut ataupun awan putih tuan-tuan yang mengiringi mereka. Berlaku pada kumpulan Bani Israel terdahulu tuan-tuan, ketika mereka menentang Nabi Musa alaihi salam. Okey tuan-tuan. Taib. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, kenapa Allah sebut dalam ayat itu wa nuzilal malaikatu tanzila? Maknanya nak menggambarkan segeranya penurunan malaikat tuan, bergolombang ke, secara berbondong-bondong ke, cepat tindakan malaikat tu tuan-tuan untuk sampai untuk menyelesaikan proses hisab kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, baik, yang kedua, antara pengajaran tuan-tuan, kita katakan bahawa kerajaan kita, kuasa kita yang Allah pinjamkan, tuan-tuan jadi ketua jabatan ke, jadi bos ke, jadi CEO ke, ada label ke, pengarah ke, YB ke, Exco ke, Menteri ke, PM ke, Khalifah ke, Presiden ke, Raja ke, semua itu sementara. Betul kan? Semua itu sifatnya sementara. Sebab tuan, kerajaan yang sebenar-benar tuan-tuan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kata kita ni pemimpin, kita ni berkuasa, kuasa kita tak selama-lama, kuasa ni pinjaman yang sementara. Raja yang sebenar-benar raja tuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca Maliki Yaumiddin tuan-tuan, raja pada hari akhirat tuan-tuan. Dah masa tu tak ada raja dah tak ada pemimpin dah tak ada kuasa tuan, semua dah ditarik balik tuan-tuan, dikembalikan kepada empunyanya, kepada Allah Ta'ala. Maka di situ berlaku persoalan. Kau kata kau pembesar Quraisy, kau khabar kau pemimpin Yahudi, kau khabar kau jaga kongresnya, kau itu sini, ke mana kau suruh sekarang ni? Kalau guna cara betul, maka itu imamun adil, dia dapat payung daripada arasy Allah Ta'ala, naungan arasy Allah. Tapi kalau zalim, kalau tidak melunaskan, menyempurnakan tugasannya tuan-tuan, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah tuan-tuan, dalam satu surah Allah sebut limanil mulkul yaum, tak silap saya surah Ghafir tuan-tuan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Semua kita akan ditanya, siapa punya kerajaan sekarang, siapa yang berkuasa sekarang tuan-tuan, menyokong ayat Maliki Yaumiddin tadi. Maka nak jawab apa tuan? Semua kita akan menjawab lillah. Kerajaan sekarang, kuasa tuan-tuan, semua tahta, semua kembali kepada Allah Al-Wahidil Qahar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa tuan-tuan. Ketika itu dah tak ada kuasa apa-apa dah. Maka gunakan kuasa anda pada jalan yang benar agar nanti anda tidak menyesal di hari kiamat, ya tuan-tuan. Baik, poin yang ketiga, ya, kata Syekhuna Wahbah tuan-tuan, dia kata hari ini memang sukar, dah tak ada harapan bagi orang kafir. Kerana tuan, keadaan yang begitu kemuncak kritikal lah, kita kata mereka dihina tuan-tuan, ya. Itu balasan orang kafir sesuai dengan perbuatan mereka di dunia dahulu. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, kita masuk kepada kumpulan yang beriman, insya-Allah tuan-tuan, diringankan azab kita, dimudahkan urusan kita tuan-tuan. Jadi insya-Allah seperti mana tadi disebutkan bahawa
orang beriman tuan-tuan, dia akan simple je dia punya hisab, dia diringankan, dimudahkan dengan bantuan rahmat Allah Ta'ala pastinya, dengan syafaat Nabi SAW tuan-tuan, maka dipermudahkan urusan kita dan insya-Allah ditutup tuan-tuan kehidupan kita, dibalas kita dengan kebaikan, dengan anugerah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir, orang zalim tuan-tuan, orang yang mendustakan Nabi, orang yang melampau, taghin tuan-tuan, mereka ni gigitlah jari kau nanti, na'udzubillah, kan, menyesal apa yang telah dilakukan di dunia dulu, tidak beriman dengan Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, maka Allah gunakan perkataan zalim umum, semua orang yang zalim. Nama dia Uqbah ke yang ludah muka Nabi, nama dia Umayyah ke yang mencadangkan di ludah muka Nabi, pijak kepala Nabi, semua ini tuan-tuan termasuk dalam kategori orang yang zalim tuan-tuan. Maka mereka akan sentiasa menyesal, mengungkapkan celakalah dan kan dalam ayat sebelum ni, dalam neraka tuan, subur, celaka, hina, binasa, itulah perkataan mereka tuan, dan mereka menyesal. Kata si tuan-tuan Umayyah ni kata, kalaulah aku tak ambil dia sebagai kawan aku. Tuan-tuan kata Umayyah kepada Ubay, kalaulah aku tak ambil dia tuan-tuan tapi tuan-tuan perkara ni telah berlaku. Allah sebut 3 perkara tuan-tuan, 3 ibarat yang Allah sebut di sini, iaitu zalim, fulan, syaitan. Tapi perkara ni Allah sebut semua secara umum tuan-tuan kan. Jadi kalau kata Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, level Khalil itu tuan-tuan lepas Habib, itu kategori yang baik. Tapi Khalil di sini tuan, dia ada Khalil kawan rapat, kamcing, mesra, tapi Khalil yang dipilih ni silap. Khalil sahabat yang memalingkan dia daripada kebenaran, daripada zikrullah, daripada keimanan, daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini silap dalam memilih sahabat tuan-tuan. Syaitan tugas dia was-waskan kita, menimbulkan keraguan kepada kita. Sebab tu dalam suratul Hujurat kan Allah bezakan orang beriman dengan orang Islam. Beriman tuan-tuan, ciri beriman kita sebut tuan, walam yartabu kan, dia tak ada goyang, dia kekal, sabat tuan-tuan, itu orang beriman tuan-tuan. Syaitan kerja dia nak goyang iman kita, nak bawa kita, nak tarik kita kepada lembah syirik, lembah yang hina tuan-tuan. Kemudian nanti syaitan apa tuan, dia akan kata, lantak kau lah, dah sama-sama masuk neraka, kita na'udzubillah yang ahli neraka diikat, dibelenggu tuan-tuan, yang dipimpin presidennya oleh syaitan tuan-tuan. Masa tu dia buat tak tahu ya, kata lantak kau lah kan. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, memang syaitan akan mengecewakan. Dia boleh buat apa tuan, dia boleh tolong kau, dia pun tak selamat, dialah yang paling azab sekali kena seksa. Tuan-tuan maka ketika itu syaitan berlepas diri, dia tak tahu apa-apa, dia kebangkan. Maka kata Syekh Wabah tuan-tuan di sini pada halaman berapa tu? Tuan-tuan tengok 71 ya, yang ada nota 71. Maka dia kata setiap orang yang berpaling daripada jalan Allah, setiap mereka yang mentaati jalan maksiat, jalan syaitan, itulah syaitan bagi manusia. Tuan-tuan, yang mengecewakan tuan-tuan, khadhul itu, kalimah khadhul tu khidlan. Khidlan tu tuan-tuan lawan kepada taufik. Kan tak ada taufik lah, mana panduan ada, mana ada petunjuk tuan-tuan. Maka Allah sebutkan tuan-tuan ketika turunnya azab, turunnya bala, syaitan sebut tuan, kama thalis syaitani idh qala lil insani kfur. Samalah macam setan. Setan ni tuan-tuan, dia akan cakap apa tuan-tuan? Dia kempen manusia, jom kita semua masuk kumpulan kafir, jom kita ingkar kepada Quran, jom kita lawan sunnah. Ini kerja setan, ukfur. Falamma kafar, kalau ada manusia yang ikut dia dah menjadi kufur, jadi kafir, qala inni bari'um minka, kata setan, dan lepas diri daripada kau. Dia tak tahu dah, pandai-pandai kau lah, terbakar ke apa, kau tanggung lah. Dia boleh cakap apa tuan, setan menyayat tuan-tuan, inni akhafullah rabbal alamin, kata aku takut dengan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wah tuan-tuan, itulah dia setan. Dia boleh cakap je tuan-tuan, setelah dia berjaya mengheret, menghasut, menggoda semua manusia, dah sama-sama dalam neraka, dia akan cakap aku takut Allah Ta'ala, sekarang kau tanggunglah apa kau punya bahagian masing-masing, kenapa kau ikut aku. Tuan, ini kerja syaitan. Maka di sini sebagai penutup perbahasan pada pagi ini tuan, Syekhuna Saidi Wahbah tuan-tuan, dia ingatkan kita berdasarkan hadis muttafaqun alaih dalam catatan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an tuan-tuan, dia kata apa? Nabi sebut innama mathalul jalisis salih
wal jalisis su kama kahamil misk wa nafikhil kir. Tuan-tuan, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibah. 3 ciri kalau dapat tuan-tuan kawan yang baik. Tuan-tuan, umpama kawan yang buruk, Nabi kata wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Adapun tuan-tuan, saya terjemahkan hadis ni, Nabi umpamakan 2 kumpulan sahabat kita ni. Ada yang soleh, ada yang su. Ada yang baik, ada yang jahat. Tuan-tuan ya, dia umpama kalau yang baik tuan-tuan yang membawa minyak wangi al-misk, kasturi, umpamanya kan, bawa haruman tuan-tuan. Kalau kita berkawan dengan orang baik tuan-tuan, orang yang wangi-wangi ni, yang baik-baik, orang soleh tuan-tuan, wangi iman dia tuan-tuan, maka orang ini tuan-tuan, kita boleh bersahabat dengan dia ya. Mungkin tuan-tuan dia akan hadiahkan kita, ambillah ustaz, ambillah, saya nak hadiahkan tuan minyak wangi. Janganlah tuan-tuan minyak wangi apa nama minyak wangi tu, Bin Laden ke, yang ganih nama dia kan, wangi yang lembut-lembut sikit lah ya. Dia hadiahkan, ambillah tuan, saya hadiahkan minyak wangi ni. Tokek besar hadiahkan kita minyak wangi. Ataupun mungkin saja kalau kita ada duit, kita boleh beli. Ataupun yang ketiga tuan-tuan, mungkin saja tuan-tuan ya, kita kalau tak dapat boli pun, kalau tak dapat hadiah pun, 2 perkara ni tadi dia bagi hadiah ataupun kita beli tuan-tuan. Yang ketiga ialah kita akan dapat haruman dia. Kita akan dapat wangian orang yang berniaga di kedai minyak wangi. Contoh, masuk kedai wangi lah. Walaupun mungkin kita tak beli, walaupun dia tak bagi hadiah, tetap kita akan dapat kebaikan berkawan dengan orang yang wangi, yang baik. Berbanding tuan-tuan, berbeza dengan nafikhul kir. Contohnya orang yang dia ni pengusaha kepada kojo-kojo yang bahaya. Dekat sini tuan, kojo apa nak sebut tu, yang kerja dekat kedai besi tuan-tuan, haddad ya. Kalau tak terbakar baju kau, kurang-kurang dia punya bau api tu akan ada melekit kat kita. Welding, Encik Hasbunallah, welding. Tuan-tuan kerja-kerja welding ni, kau terbakar, kau tak kena raya, terbakar baju kita ya. Kalau tak terbakar pun tuan, bau tu adalah bau yang kurang menyenangkan, berbeza dengan kumpulan tuan-tuan hamilul misk tadi, yang membawa haruman tuan-tuan, minyak wangi. Maka ini perbandingan tuan-tuan, bukan nak kata kojo welding tu hina, tak. Kalau tak ada welding tuan-tuan, perompak masuk rumah kita ni ya, tak ada kita punya apa tuan-tuan, grill tak ada pula kan. Mulia kojo tu, tapi nak membayangkan tuan-tuan, dia bahaya, berisiko. Kalau tak betul-betul pilih kawan tuan, dia akan bakar kita sekali. Tapi kalau kawan kita kawan yang baik tuan, dia akan bawa kita, tarik kita kepada kebaikan ya. Ini hadis. Dan sehingga ketika mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis, dia ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair, siapakah kawan yang paling bagus yang patut kami berkawan dengan mereka, siapakah yang patut kami pilih sebagai teman kami? Nabi SAW bagikan 3 ciri tuan-tuan ya. Ini bukan yang zalim, bukan yang seperti Ubay tadi, bukan macam Uqbah punya perangai tuan-tuan. Ini cari kawan yang betul. Maka Nabi kata 3 ciri sahabat yang baik tuan-tuan. 1, man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Yang kedua, wa zada fi ilmikum mantiquh. Yang ketiga, wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Ini 3 ciri tuan-tuan yang disebut juga oleh Imam Haris Al-Muhasibi dalam risalah Al-Mustarsyidin. Dia huraikan hadis ni tuan-tuan. 3 ciri kawan yang baik tuan-tuan. 1, kita tengok dia, kita ingat Allah. Tuan-tuan tengok muka dia, kita ingat Allah. Tengok muka dia, nampak utang. Tengok muka dia, nampak bola. Tengok muka dia, ingat Nabi. Tengok muka dia, ingat selawat. Ini kawan yang patut kita cari. Muka dia tu tuan-tuan, muka yang bersih, yang jernih, yang memberikan ketenangan tuan-tuan. Sebab itu dalam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tuan-tuan, ketika mengulas kitab Risalatul Mustarsyidin tadi, kitab Syekh Al-Imam Haris Al-Muhasibi tuan-tuan, dia kata ada 10 senarai yang beliau kaji. Menurut kajian beliau, ada 10 orang muka dia tu kalau tengok jadi ingat Allah. Muka orang salaf dulu tuan-tuan, muka yang betul-betul ahli qiyam, ahli Quran, ahli zikir tuan-tuan. Tengok muka dia terus ingat Allah Ta'ala. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu kan. Sebab tu biasalah saya cerita Banib, Haji Rahman, Haji Sid semua kan, Haji Fahmi, biasa saya cerita dalam kuliah saya tuan-tuan, iaitu di mana
tuan-tuan, kelas Imam Ahmad yang hadir biasa standard 5,000 orang. Standard kelas Imam Ahmad tuan-tuan yang hadir 5,000. Walaupun ada kelas-kelas lain yang lebih puluhan ribu tuan-tuan, ratusan ribu pun ada. Dan dalam majlis periwayatan hadis memang itu jumlah mereka yang hadir. Tapi dalam pengajian Imam Ahmad yang 5,000 itu tuan-tuan, 4,500 macam tuan-tuan. Apa maksud tuan-tuan? Tak bawa kitab. Suruh beli PDF tak nak. Untuk guru bawa kitab dalam masjid, dia tak bawa kitab. Tuan-tuan ini masalah yang berlaku. Tuan-tuan 4,500 yang ikut kelas Imam Ahmad ni macam perangai tuan-tuan lah ni. Tak koma buka kitab. Orang khabar PDF tak nak terlibat, tak nak ambil. Ini tuan-tuan. Tetapi yang 4,500 datang kelas Imam Ahmad tuan-tuan, tak bawa kitab. Yang baki 500 tu yang berkitab. Tuan-tuan maka yang 500 itu tuan-tuan membawa kitab. Catatlah, itu memang kumpulan ulama, mungkin student, talibul ilm tuan-tuan mungkinlah mencatat. Tetapi yang 4,500 tuan-tuan tak ada, dia menolak tuan-tuan perkara itu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, yang 4,500 tu kenapa? Kerana kami datang nak tengok muka Imam Ahmad je. Tengok muka dia hati jadi tenang. Tengok muka Imam Ahmad tuan-tuan, muka yang penuh dengan sunnah, muka yang penuh dengan Quran, muka yang penuh dengan penghayatan ilmu tuan-tuan, maka ini muka bersih, mengingatkan. Pandang muka Imam Ahmad tuan, boleh melihat Allah Ta'ala, boleh menampakkan ketenangan, mendatangkan kebaikan. Tadi kat rumah berserabut macam-macam isu politik, macam-macam isu ekonomi sebagainya tuan, tengok muka Imam Ahmad, settle masalah. Ini berlaku tuan di zaman salaf dulu. Satu, tu kawan kita nak cari. Yang kedua, ciri yang kedua tuan-tuan, cakap orang tu menambahkan ilmu kita. Perkataan dia tuan-tuan menambahkan ilmu kita. Ini ciri kawan yang baik. Ciri yang ketiga tuan-tuan, cakap dia tadi baik dan perbuatan dia, amalan dia tuan-tuan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tuan-tuan ini dia tuan-tuan sekalian, akhlak dan ahwal, ciri-ciri, 3 ciri yang digariskan tuan-tuan untuk kita memilih kawan. Satu, dia muka dia membawa kita kepada kebaikan. Yang kedua tuan-tuan, cakap dia tu menambah ilmu kita. Yang ketiga tuan-tuan, keadaan dia, ahwal dia, amalan dia tuan-tuan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Maka sebab itu betul ada soalan orang PD ni Tuan Haji Jamil. Betul, memang sebab itu sebahagian ulama mengambil hadis ini, dia katakan boleh simpan gambar guru. Tuan-tuan simpan gambar guru. Bahkan dalam tarikat kita pun digambarkan, kita fatihahkan kepada guru kita pun tuan-tuan, kita bayangkan muka dia. Kalau kita mengajikan dia tuan-tuan, kita bayang, kita nampak muka dia tuan-tuan sekalian. Maka itu ciri-ciri yang patut kita miliki tuan-tuan, untuk kita memiliki sahabat-sahabat yang ikhlas, yang benar, perkataannya, perbuatannya tuan-tuan, zahirnya itu membawa kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah julasa, teman-teman, bahkan inilah guru-guru yang sepatutnya kita pelajari daripada mereka tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah tidak menjadi seperti orang zalim tadi yang menggigit 2 jarinya, yang menyesal tak sudah kerana silap memilih kawan dan teman tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya kira saya berhenti dulu. Insya-Allah esok kita cuti sehari, bagi peluang kepada surau Park Avenue nak buat kuliah subuh esok. Esok kita cuti, kita jumpa hari Isnin. Dan insya-Allah yang ada kelapangan nanti mungkin boleh join saya di Masjid Negara. Saya akan lanjutkan sedikit perbahasan tentang kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Okay, barakallahu fikum tuan-tuan, jazakumullah khairan katsira. See you, bukan tomorrow, after tomorrow. After tomorrow apa? After tomorrow lah, bantai lah tuan-tuan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.